Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-47. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-67 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan ia berkata lagi, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Dan aku dengan nasihatku ini tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan sesuatu sebab dan musabab itu hanya tertentu bagi Allah. Kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya lah hendaknya berserah orang yang mahu berserah diri. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ketika tiba waktu untuk anak-anak Nabi Yaqub untuk pergi sekali lagi ke Mesir, hati baginda merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Lalu baginda memesan kepada anak-anaknya supaya apabila mereka tiba di Mesir nanti, janganlah mereka memasuki Mesir daripada satu pintu gerbang secara berkumpulan, tetapi hendaklah mereka berpecah dan masuk melalui pintu gerbang yang berlainan serta berjauhan. Para ulama berpendapat bahawa larangan Nabi Yaqub AS yang melarang anak-anaknya daripada memasuki satu pintu gerbang yang sama bertujuan supaya dapat mengelakkan mereka dari apa yang diistilahkan sebagai ain pada ayat ke-67 surah Yusuf yang bermaksud mata. Mata di sini merujuk kepada pandangan mata yang terkandung kekaguman sehingga menimbulkan kecemburuan atau kedengkian, hingga menyebabkan orang yang dipandang itu ditimpa ujian atau bencana. Selain daripada pendapat, ada juga pemufassirin, ahli tafsir yang memahami larangan tersebut bertujuan untuk mengelakkan masyarakat Mesir daripada berprasangka buruk terhadap anak-anak Nabi Yaqub AS. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-67 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa Nabi Yaqub AS menasihati anak-anaknya agar memasuki Mesir secara berpecah dan berlainan pintu supaya tidak dianiaya atau diperangkap oleh orang lain. Manakala sebahagian mufassir berpendapat bahawa nasihat Nabi Yaqub AS kepada anak-anaknya itu adalah supaya mereka menghadap Perdana Menteri Mesir seorang demi seorang
agar mereka dapat melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana air muka dan gerak badan Perdana Menteri tersebut ketika melihat mereka. Nabi Yaqub AS mengarahkan anak-anaknya untuk berbuat demikian adalah supaya mereka terpelihara daripada pandangan yang beracun. Perkara ini disokong melalui beberapa hadis nabawi yang menjelaskan adanya pandangan mata yang dapat mencelakakan orang yang dipandang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-ainu haqqun wa naha 'anil washmi. Al-ain itu adalah perkara yang benar dan Nabi SAW melarang daripada melakukan tato. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Yaqub AS turut berpesan kepada anak-anaknya lagi bahawa ikutilah nasihat baginda, namun baginda tetap tidak dapat menolak sesuatu qada Allah SWT terhadap anak-anaknya. Kerana qada dan qadar Allah tidak dapat ditolak oleh perancangan manusia. Kita hanyalah merancang, hakikatnya yang menjadikan sesuatu peristiwa itu benar-benar terjadi tetap berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-67 surah Yusuf ini menjelaskan bahawa ayat-ayat ini menceritakan nasihat Nabi Yaqub AS sebelum mereka berangkat ke Mesir. Nabi Yaqub AS berpesan agar anak-anaknya berpecah semasa memasuki pintu kota Mesir kerana bilangan mereka yang ramai, rupa dan fizikal yang serupa, serta dapat mewujudkan rasa tidak senang hati di kalangan masyarakat Mesir. Maka, untuk mengelakkan daripada menarik perhatian orang, lebih selamat untuk anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam untuk berpecah. Profesor Dr. Hamka juga menyatakan bahawa kita dapat merasakan kerisauan oleh Nabi Yaqub alaihissalam yang melepaskan kesemua anak-anaknya ke kota Mesir yang luas dan bahaya, yang tidak kurang hebat di sana. Maka baginda berpesan kepada anak-anaknya agar bertawakal kepada Allah supaya selamat sentiasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-67 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-67 surah Yusuf ini menjelaskan hikmah arahan Nabi Yaqub AS yang menyuruh anak-anaknya untuk berpecah supaya semasa hendak memasuki Mesir. Perancangan dan hikmah yang dimiliki oleh Nabi Yaqub AS mengajarkan kita supaya merancang terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Ayat ini juga mendidik kita untuk menjadikan usaha dan tawakal itu seiring dan sama penting supaya hasil kerja yang dilakukan itu berhasil dengan baik dan sempurna. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-67 surah Yusuf ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjauhi perbuatan melakukan sesuatu pekerjaan secara melulu dan gopoh gapah. Pekerjaan yang dilakukan dengan gopoh gapah tanpa perancangan yang rapi akan menjadikan hasil yang banyak cacat dan celah. Kita juga hendaklah berusaha untuk melindungi diri daripada perkara yang dapat menjadi musibah atau kecelakaan kepada kita. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita supaya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap perkara yang berlaku di dunia ini tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang mengambil ringan dalam merancang maupun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan pekerjaan. Tidak kurang juga yang mengambil remeh penyakit ain yang terhasil akibat pandangan mata yang beracun dan dengki. Maka kita hendaklah berusaha berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan yang kita lakukan berhasil dengan berjaya dan selamat. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqatuhul ainu wa iza stughsiltum faghsilu." Al-ain itu hak, iaitu benar. Jika ada sesuatu yang menjangkau qada, maka ainlah yang dapat menjangkauinya.
jika diminta kepada kamu untuk mandi untuk penyembuhan, maka mandilah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa berikut untuk perlindungan bagi cucu baginda Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma dengan doa seperti berikut. U'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku memperlindungkan kamu berdua dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna daripada syaitan, binatang berbisa dan mata yang dengki. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kamu semua benar-benar bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan kamu rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali petang harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-67 surah Yusuf ini ialah setiap mukmin hendaklah sentiasa bersedia dengan merancang sesuatu sebelum melakukan apa sahaja pekerjaan maupun melakukan sesuatu urusan harian. Seiring dengan itu, kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan taufik dan pertolongannya agar pekerjaan yang dilakukan berkesudahan dengan kebaikan serta sempurna. Setiap orang Islam hendaklah beramal dengan zikir, doa dan wirid harian yang sahih yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, seperti contoh membaca al-ma'surat atau zikir-zikir yang telah disusun oleh ulama silam. Moga-moga dengan beramal zikir dan doa tersebut, kita dipelihara dari sebarang musibah dan kecelakaan dari manusia, jin, syaitan dan makhluk yang lain. Tawakal yang sebenar bukanlah berarti kita boleh bermalas-malasan dan tidak melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki. Sebaliknya, tawakal yang sebenar adalah dengan melakukan pelbagai jenis usaha dan cara yang dihalalkan untuk memperoleh hasil. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.